إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama sekali sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia dan kasih sayang daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah pada malam ni. Kita tunaikan salat maghrib berjemaah, kita duduk dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis yang kita akan bacakan ayat-ayat Allah, kita akan baca hadis Nabi, kita akan sebut berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya pada malam ni. Mudah-mudahan dengan berkat majlis seumpama ni, Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat kasih sayang Allah taala kepada kita, Allah taala turunkan keberkatannya kepada kita, dan Allah Ta'ala redha kepada kita dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana-mana tempat kita pergi pada hari ini dalam dunia Islam, umat Islam bergembira atas kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salafus salih kita yang terdahulu bila masuk saja bulan Rabiul Awal, kerana sepakat para ulama kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Walaupun berbeza pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan hari secara tepatnya. Ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada yang kata 12 Rabiul Awal, tapi dalam bulan Rabiul Awal. Dan ada sebahagian pendapat yang sangat lemah yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam bulan Safar. Itu tak apalah, kita tolak tepi. Yang Rabiul Awal ni pendapat yang paling kuat, pendapat yang disepakati oleh ulama-ulama sirah. Jadi bila masuk bulan Rabiul Awal, salafus salih sebahagian daripada mereka akan jumpa sesama mereka, panggil budak-budak, "Man, pakcik nak cerita." Pakcik nak cerita apa? Pakcik nak cerita berkenaan dengan seorang insan agung yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian mereka akan membeli manisan. Beli manisan, kalau zaman kita lah coklat lah. Beli coklat, pergi bagi kat budak-budak bila masuk bulan Rabiul Awal. Untuk apa? Izharus surur, menzahirkan kegembiraan dalam bulan ni atas kelahiran seorang manusia mulia, yang kerana manusia tersebut banyak kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala telah bagi kepada kita. Umat Nabi Muhammad SAW ni banyak kelebihan yang umat dulu tak dapat, kita dapat. Sebab apa? Tempias kita kena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita jadi umat baginda, Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada kita. Jadi kita lahirkan kegembiraan kita, zahirkan keseronokan kita dalam bulan Rabiul Awal. Gembiranya kita atas kelahiran Nabi SAW akan diberi ganjaran oleh Allah. Kita rasa seronok dalam bulan Rabiul Awal, bulan ni bulan kelahiran Nabi, kita rasa gembira atas kelahiran Nabi. Hatu perasaan gembira tu pun diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan biasa dengar nama Abu Lahab? Biasalah. Sahabat tak biasa, kita ada baca Quran. Itu semua ayat-ayat favourite kita baca dalam sembahyang, ayat-ayat pendek. Kita tak baca ayat panjang-panjang dalam sembahyang tak. Kita baca ayat pendek-pendek. Kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah Al-Lahab ni dia special sikit. Surah Al-Lahab, nama surah tu Al-Lahab. Kita panggil surah Tabbat Yada lah. Nah, surah Al-Lahab kita tak tahu, Tabbat Yada kita tahu. Sama lah tu. Surah Al-Lahab ni dia special. Special sebab apa? Sebab surah tu daripada mula sampai akhir, daripada start sampai habis, hanya cerita berkenaan dengan laknat Allah ke atas Abu Lahab, laknat Allah ke atas isteri dia. Dua tu yang ada dalam surah tu. Dia tak ada benda lain. Dahsyat tak dahsyat surah tu. Satu surah khas Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, khusus untuk melaknat dua manusia, Abu Lahab dan juga isteri dia. Tak ada benda lain. Apa kandungan surah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
celakalah dua-dua belah tangan Abu Lahab. Allah Ta'ala mulakan dengan mencelakakan kedua-dua belah tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta benda dia, segala kekayaan dia, apa-apa yang dia usahakan di dunia ni, sikit pun tak boleh bagi pertolongan, tak boleh bagi manfaat kepada dia. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan dilempak pada yaumul qiyamah dalam api neraka Allah Ta'ala yang menjulang-julang tinggi kepanasan dia. Wa mar'atuhu, dan bini dia, habis dah dia tadi, bini dia pun sama kena. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, pemikul kayu api. Fi jidiha hablum min masad. Yaumul qiyamah dia akan digantung tali daripada neraka Allah Ta'ala di leher dia dalam api neraka. Apa dia cerita dalam surah ni? Apa pengajaran dalam surah ni? Macam tak ada pengajaran ni. Dia cerita berkenaan dengan Abu Lahab. So pengajaran kat kita apa? Ada tak ada pengajaran ke? Sebesar-besar pengajaran ada dalam surah Al-Lahab. Sebab apa Allah Ta'ala turunkan surah tersebut, itu kita kena tahu. Baru kita faham pasal apa pengajaran, apa dia pengajaran yang ada dalam surah tersebut. Dan ketika mana Nabi SAW ni asbabul, apa dia, sebab Allah Ta'ala turunkan surah apa dia Al-Lahab ni. Nabi SAW pada permulaan kerja dakwah Nabi buat dakwah secara secara sembunyi-sembunyi. Dan Nabi tak buat secara terang-terangan. Jumpa kawan tu, orang-orang yang terpercaya, ahli keluarga yang dekat-dekat, itu yang Nabi SAW akan jumpa dan dakwahkan berkenaan dengan agama Islam. Setelah beberapa lama, Allah Ta'ala bagi keizinan pada Nabi, boleh dah buat dakwah secara terang-terangan, boleh dah jumpa manusia tepi-tepi jalan, boleh dah nak duduk sebelah Kaabah nak cakap berkenaan dengan dakwah, boleh dah dibuat secara terang-terangan. Maka apa dibuat oleh Nabi SAW? Nabi telah panggil orang-orang Quraisy. Dan Nabi kumpulkan mereka di satu tempat. Panggil semua orang-orang Quraisy jumpa di satu tempat. Maka pada hari tersebut semua orang ramailah. Mereka tak tahu lagi tujuan apa. Tapi dia tahu yang panggil ni Muhammad. Dan Muhammad ni memang terkenal dengan seorang yang terpercaya. Semua penduduk Mekah sayang kepada Nabi Muhammad SAW, hatta sebelum daripada baginda menjadi rasul sekalipun. Maka bila mana semua dah berkumpul dah, semua orang-orang Quraisy termasuk dengan Abu Lahab apa semua sekali ada di situ, maka Nabi SAW mulakan percakapan baginda. Nabi kata apa? Nabi kata, apa pandangan kamu kalau aku katakan di belakang bukit ni, ada satu bukit besar, di belakang bukit ni ada satu gerombolan tentera duk main nak attack kita, nak main serang kita. Apa percaya ke tak percaya kalau aku beritahu macam tu? Maka sepakat mereka semua di situ, kami percaya wahai Muhammad. Pasal kami tahu Hamia rekod ni rekod bersih, tak ada kencing, tak ada ranjau, memang cakap betul ya. Ni Nabi SAW lah, Muhammad Al-Amin, gelaran Nabi SAW, hatta sebelum daripada Nabi dilantik jadi Rasul pun memang orang kenal. Tak pernah ada siapa-siapa pun kena kencing ke tempiah kencing ke, tak pernah. Itu kita ya, Nabi SAW tak ada. Tak pernah langsung Nabi SAW tipu. Amanah, jujur tu Nabi SAW. Maka sampai ke tahap macam tu, belakang bukit tu benda kita tak nampak lah. Belakang bukit ni Nabi kata, kalau aku bagi tahu kata ada satu gerombolan tentera duk main nak attack kita, percaya? Semua kata kami percaya. Oh dahsyat keyakinan ni pada Nabi SAW. Kemudian bila mana Nabi SAW kata, okeylah aku nak beritahu satu benda, sesungguhnya aku ni Rasulullah, aku diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kamu untuk mengeluarkan kamu daripada kekufuran kepada Islam, supaya kamu tinggalkan penyembahan berhala kepada menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Bila Nabi mula saja cakap macam tu, penduduk Mekah, orang-orang Quraisy yang asalnya sayang kepada Nabi, yang asalnya percaya sepenuh-penuhnya kata-kata Nabi SAW, dah mula beralih arah. Nabi SAW telah jadi orang yang dibenci oleh orang Quraisy. Dan di antara ramai-ramai dalam perhimpunan tersebut, manusia pertama yang bangun, yang melahirkan, yang menzahirkan penentangan dia kepada dakwah Nabi SAW, siapa dia? First kali bangun? Abu Lahab. Abu Lahab ni pak menakan Nabi, anak kepada Tok Nabi, anak kepada Abdul Muttalib, abang kepada bapa Nabi Abdullah, Abu Lahab. Nama betul dia Abdul Uzza.
hamba kepada Uzza. Uzza ni nama satu tokoh besar dulu di Mekah. Di Mekah ada 3 tokoh besar, tokoh kecil banyaklah. Tokoh besar ada 3, Al-Lata, Al-Uzza dengan Al-Manat. Ini 3 besar. Nama dia Abdul Uzza. Tapi gelaran dia Abu Lahab. Lahab apa makna lahab? Api yang naik berkobar-kobar, yang apa dia naik menjulang-julang, itu lahab. Maksudnya dia ni satu orang yang ada peribadi, kepribadian, ada perwatakan, ada apa kita panggil kewibawaan, maka digelar sebagai Abu Lahab. Abu Lahab manusia pertama bangun di antara ramai-ramai orang yang ada di situ. Bangun terus dia kata, celakalah engkau wahai Muhammad, na'udzubillah. Pasal benda ni ke, benda mengarut ni ke hang kumpul kami susah payah pada hari ni. Oh, maka dia terus menentang dakwah yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah sebelum Abu Lahab meninggal lagi. Abu Lahab dalam keadaan hidup lagi, dalam keadaan hidup tentang lagi dakwah Nabi. Allah Taala turunkan satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Lahab, mula sampai last mengecam Abu Lahab dan juga isteri dia. Bini dia pun sama tumbal juga. Bini dia pun sama juga. Nah, duk hina Nabi, duk dakwah lawan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah buat satu surah dalam Quran yang mana tak ada satu surah seumpama ni. Fir'aun pun kafir juga. Fir'aun pun lagi dahsyat kekufuran dia kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah An-Nazi'at, Allah Ta'ala kata apa? Macam mana Fir'aun punya kekufuran kepada Allah. Wa qala ana rabbukumul a'la. Sampai ke tahap dia boleh mengaku, akulah Tuhan yang maha tinggi. Tu Fir'aun. Abu Lahab pun tak mengaku dia Tuhan. Tapi Abu Lahab telah menyakiti kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah terzahir. Satu surah Allah Taala turunkan, kecam Abu Lahab, kecam isteri dia. Jadi apa faedah daripada surah ni yang kita faham? Faedah daripada surah ni, inilah balasan kepada mereka yang melawan, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mau ikut apa yang dibawa oleh Nabi, nak ikut cara dia, nak ikut kepala otak dia, nak ikut hawa nafsu dia. Jaga-jaga kemurkaan Allah Taala bersama-sama dengan mereka yang menolak kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya bila kita menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya ada satu kisah menarik di sebalik kisah Abu Lahab ni. Selepas daripada Abu Lahab meninggal dunia, Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis daripada Bukhari. Beberapa orang sahabat, beberapa orang ahli keluarga Abu Lahab, mereka tidur malam, mereka mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Lepas Abu Lahab mati dah lah. Lepas Abu Lahab mati, mereka mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Dan dalam mimpi tersebut, mereka tengok Abu Lahab berada dalam satu keadaan yang teruk, keadaan kena azab, keadaan kena siksa. Maka tak cantik punya keadaan lah, memburuk hodoh punya keadaan. Kemudian dalam mimpi tu dia bertanya, wahai Abu Lahab, macam mana keadaan kamu sekarang? Abu Lahab kata, tak ada apalah yang bagus yang kena dekat aku lepas daripada aku mati ni, melainkan aku hanya diazab sahaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia duk kena azab. Sebab apa? Kekufuran dia kepada Allah dan penentangan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada cuma Abu Lahab ni. Dia kata cuma tiap-tiap hari Isnin di dalam neraka aku diberi minum air oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat minum air. Sedangkan kita tahu banyak tempat dalam Quran, dalam hadis menceritakan penduduk neraka ni air sikit pun tak dapat. Minum mereka boleh minum apa? Minum nanah, minum apa dia air apa dia danur. Air danur ni air daripada luka, benda-benda kotak yang kita tak tergamak pun, nak dekat pun, benda itulah akan jadi minuman ahli neraka. Tapi Abu Lahab tiap-tiap Isnin dia dapat minum daripada air yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab apa? Sebab dia kata kerana aku telah membebaskan Thuwaibah, hamba-Ku Thuwaibah, gembiranya aku atas satu peristiwa, aku telah membebaskan Thuwaibah. Ganjaran kegembiraan tersebut Allah Ta'ala bagi tiap-tiap hari Isnin dapat minum air dalam neraka. Pasal apa pula dia bebaskan Thuwaibah? Kita kena tengok pula sebab apa Abu Lahab membebaskan Thuwaibah. Saya beritahu mula-mula tadi, Abu Lahab siapa? Pak menekan Nabi. Dia abang kepada Abdullah, bapa Nabi SAW. Pada hari kelahiran Nabi SAW, pada hari Isnin,
12 Rabiul Awal. Sebagian ulama sirah kata Nabi lahir dekat-dekat nak masuk waktu subuh. Sebagian ulama lain kata awal-awal pagi, lepas subuh Nabi dilahirkan. Selepas Nabi SAW dilahirkan, orang yang pertama yang menginform, yang bagi tahu kepada Nabi kata, Muhammad anak Abdullah, anak abang tuan telah dilahirkan. Yang bagi tahu kepada Abu Lahab ialah hamba perempuan dia, nama dia Thuwaibah. Dan nama dia Thuwaibah. Thuwaibah mai bagi tahu kepada Abu Lahab, kata Nabi SAW dah dilahirkan. Abu Lahab punya seronok, punya gembira ketika tu, sampaikan dia buat satu perkara yang bertentangan dengan adat Arab jahiliah secara umumnya, iaitu dia telah membebaskan hamba dia tanpa sebarang dia tebusan, tanpa sebarang dia bebaskan Thuwaibah. Punya gembira dia atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak menakan dia dan dilahirkan. Dia seronok. Thuwaibah yang bagi tahu pada dia, kata Nabi dah dilahirkan, wahai Thuwaibah, aku bebaskan kamu. Arab ni cukup susahlah, jahiliah lah nak bebaskan hamba. Hang jadi hamba aku sampai matilah hang jadi hamba aku. Kalau aku mati dulu, hang sambung jadi hamba kepada anak aku pula. Itu Arab jahiliah punya adat. Islam hapuskan sikit-sikit sistem perhambaan ni, sampai lah dah habis dah hamba. Sistem hamba-hamba ni semua dah tak ada dah. Maka Abu Lahab dia telah buat punya gembira. Dia gembira sangat-sangat atas kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyuruh Thuwaibah yang dibebaskan tu untuk jadi ibu susuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada 2 ibu susu. Selalu kita dengar Halimatus Sa'diyah. Ini yang mula-mula Thuwaibah radhiyallahu anha, dia jadi ibu susu Nabi SAW. Jadi atas sebab kegembiraan kelahiran Nabi SAW tersebut, gembiranya Abu Lahab, Nabi SAW dilahirkan, Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada dia tiap-tiap hari Isnin. Memang kena lempak dalam neraka, itu tak boleh buat apa dah lah. Pasal mati dalam keadaan kufur kepada Allah, mati dalam keadaan kafir. Siapa-siapa mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah, maka tempat dia khalidina, kekal selama-lamanya dalam api neraka Allah Ta'ala. Yang tu peraturan yang general, yang umum, yang memang semua orang kena terima. Siapa mati dalam keadaan kufur kepada Allah, tempat dia selama-lamanya kekal dalam neraka. Dia masuk neraka, tak boleh keluar dah. Sampai bila tak boleh keluar? Sampai bila-bila dia tak boleh keluar daripada api neraka Allah. Yang ini hukuman kepada orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Kerana yang itulah dosa jenayah yang paling besar yang seorang tu buat. Bila mana dia letak kedudukan Allah, dia pergi letak benda lain di tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat Tuhan, Allah Ta'ala tu Tuhan, Rabb, jaga kita, pemelihara kita, dia nafikan benda tu, dia pergi letak benda lain di tempat Allah Ta'ala. Yang tu benda yang paling besar, dosa yang paling besar, Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Mati dalam keadaan macam tu, kekal selama-lama dalam neraka. Dia masuk neraka, tak boleh keluar neraka. Cuma tiap-tiap hari Isnin dia diberi minum oleh Allah Ta'ala kerana ganjaran, pasal dia rasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana ayak dia boleh minum? Tanya ayat kita pun, kan? Dia boleh hilang dahaga ke satu hari tu, boleh fresh, boleh basuh muka? Tak ada. Dia bukan tahap macam tu. Kan tu lu neraka tak jadi neraka dah lah. Itu neraka jadi sunway lekun, boleh basuh muka, boleh mandi mah. Tak, hari tu dia boleh minum macam mana? Ada satu riwayat ceritakan, bila mana Abu Lahab dia kata, aku dapat minum daripada Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap hari Isnin, dia tunjuk hujung jari ibu dia. Aku dapat minum, aku diberi minum oleh Allah Ta'ala tiap-tiap hari Isnin, dia tunjuk macam ni. Mana kata banyak ni ya dapat minum. Hujung jari ibu tuan kita dah agak tengah hari naik motor panas. Sampai rumah, bini kita letak cawan, dia bagi ayak besar ni. Jelaslah cawan tu kena muka dia. Tak jadi apa lah, tak jadi apa. Tapi ada tak ganjaran? Ada ganjaran kepada orang yang gembira atas kelahiran Nabi SAW. Maka kata para alim ulama, sampai ulama buat syair nak bagi kita faham, satu orang kafir tentang Nabi, lawan dengan Nabi SAW sampai akhir hayat dia lawan dengan Nabi, dia masuk dalam neraka kekal selama-lamanya, tetap diberi ganjaran walaupun sedikit oleh Allah Ta'ala kerana gembiranya atas kelahiran Nabi. Bayangkan bagaimana seorang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang ikut sunnah Nabi SAW, dan dia bergembira atas kelahiran Nabi SAW, betapa besar ganjaran Allah Ta'ala akan bagi kepada dia.
Kita ni lah duk sujud dekat Allah. Nah, kita beriman dengan Allah, kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita gembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat ganjaran tak? Dapatlah ganjaran. Ganjaran banyak mana? Orang beriman masuk dalam syurga. Ganjaran dalam syurga tak ada layak banyak ni. Hak tu padan dengan apa yang ganjaran yang nak kena untuk ahli neraka. Padanlah. Ahli neraka tak haji dapat air sebotol. Tak boleh lah. Dia tak boleh dah dapat air sedap-sedap apa, tak boleh tak haji. Tapi dia dapat juga ganjaran padan dengan keadaan dia dalam neraka. Tapi satu orang beriman yang masuk dalam syurga, dia dapat ganjaran atas gembiranya, atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, padan dengan ganjaran macam orang yang dalam syurga. Ganjaran orang dalam syurga macam mana? Sekecil-kecil ganjaran pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis kursi Allah Taala berfirman, a'adadtu li'ibadiyas salihin, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh dalam syurga nanti kenikmatan, kesedapan, kehebatan, keseronokan, ma la ainun ra'at, yang mana tak ada satu mata pun pernah lihat macam tu punya seronok, cantik, indah perkara-perkara nikmat dalam syurga. Wala udhunun sami'at, tak ada satu telinga pun pernah dengar macam tu punya apa dia kehebatan dalam syurga Allah Taala. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas dalam hati mana-mana manusia pun macam tu punya keindahan, kenikmatan, kegembiraan, kesedapan, keseronokan dalam syurga Allah Taala. Jadi padan dengan macam tu punya kriteria, orang-orang yang masuk dalam syurga Allah Taala akan diberi ganjaran oleh Allah Taala atas kegembiraan dia, atas kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira dah atas kelahiran Nabi, kita kena rasa gembira. Pasal kelahiran Nabi, pasal adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita jadi umat baginda, hari ini kita diberi banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita melalui lisan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diharamkan mana-mana umat letak kaki dalam syurga. Mana-mana umat dulu-dulu ni, umat Nabi Musa ke, umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Isa ke, mana-mana umat pun tak boleh jejak kaki mereka dalam syurga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dulu dalam syurga. Kita umat penghabis, kita mai last sekali, hujung sekali. Tapi pasal kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi satu kelebihan kat kita. Kita dulu masuk syurga, lepas tu baru umat-umat lain boleh masuk dalam syurga. Kelebihan ni hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bergembira atas kelahiran Nabi, kita bersyukur kepada Allah atas penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Adam AS, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Hakim, Allah Ta'ala kata, laula Muhammad, kalau bukan pasal Muhammad, ma khalaqtuka, aku tak ciptakan wahai Adam, wa ma khalaqtul jannah, syurga pun aku tak ciptakan. Kerana kasih sayang berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah ciptakan Nabi Adam, ciptakan manusia-manusia lain, dan Allah Ta'ala telah ciptakan syurga sekalipun dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak macam mana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hebat kedudukan Nabi ni. Nabi Adam manusia pertama, dia manusia pertama. Tapi kalau bukan kerana berkat Nabi Muhammad, sayangnya Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad, Nabi Adam pun Allah Ta'ala tak ciptakan. Laulaka ma khalaqtul aflaka, kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku takkan ciptakan segala alam jagat raya ni. Allah Ta'ala tak buat terus dah alam, seluruh alam ni, planet-planet, bulan, matahari, langit, apa-apa segala-gala lah, Allah Ta'ala takkan cipta kalau bukan kerana kasih sayang Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat manusia yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hebat. Macam tu punya Allah Ta'ala sayang kepada baginda Nabi. Maka kalau kita berusaha nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba-cubalah nak tiru-tiru kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajar oleh Nabi, boleh bayang tak macam mana kesukaan Allah Ta'ala tersebut akan sampai juga kepada kita, kerana kita cuba-cuba nak ikut kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan syarat nak dapat cinta Allah.
Kita sayang dekat Allah tu sepasai dah. Nah, sepasai lagi Allah sayang balik dah kita. Tu kita kena faham. Kita sayang dekat Allah, semua orang boleh mengaku saya sayang ke Allah, saya sayang ke Allah. Persoalan dia, Allah sayang ke dekat kita? Takut-takut sayang kita tu jadi apa orang kata, cinta yang bertepuk sebelah tangan, tak bunyi, tak jadi apa. Cinta tepuk sebelah tangan, kita nak tepuk dua-dua tangan baru berbunyi. Maka kita nak, kita cinta Allah, kita sayang Allah, dalam masa yang sama Allah pun sayang dan cinta kepada kita. Ada tak cara dia? Ada cara dia, dan hanya ada satu cara sahaja. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, macam mana kita nak dapat cinta Allah. Nah, ni cara kita nak ukur ni, Allah sayang aku ke Allah tak sayang aku ke? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul, wahai Muhammad, bagitahu kepada umat kamu, bagitahu kepada hamba-hambaku semua. Allah Ta'ala beritahu, qul, bagitahu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua cinta Allah, kamu sayang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka kamu ikutlah aku. Ikutlah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah sunnah Nabi. Ikutlah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi suruh buat, kita buat. Apa Nabi kata jangan buat, kita tinggal. Bila kita buat macam tu, yuhibbukumullah, baru Allah akan cinta balik kepada kamu. Kalau tak, dia sekadar kita sahaja yang cinta sayang ke Allah, tapi Allah Ta'ala tak cinta sayang kepada kita. Kalau berbeza jalan dia, Allah Ta'ala hanya buat satu jalan saja untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu jalan Muhammadur Rasulullah. Satu tu kan, cinta Allah, nak dapat balik cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, fattabi'uni, ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dapat cinta Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, tak cukup dengan tu, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ini natijah untuk mereka-mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni Allah Ta'ala templak orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Mereka kata mereka cinta pada Allah Ta'ala, tapi mereka tak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Kufur kepada Nabi, tak mengaku Nabi SAW sebagai Rasul. Maka Allah Ta'ala kata, hampa cinta pada aku, satu cara untuk bukti kata betul yang hampa cinta pada aku, dan ada satu jalan saja nak sampai kepada aku, iaitu dengan jalan Muhammadur Rasulullah. Kalau hampa pilih jalan yang lain, hampa nak ikut suka-suka hati hampa, nak ikut hawa nafsu hampa tak akan sampai kepada aku, dan takkan dapat pun cinta daripada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ni dia minta pada kita, Allah Ta'ala minta pada kita proof, bukti kata kita cinta pada Allah macam mana, dengan cara kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dari segi cara ibadat, kita kena ikut Nabi. Dari segi akhlak, kita kena ikut Nabi. Dari segi muamalat, jual beli kita apa semua, kita kena ikut cara Nabi. Dari segi muasyarat, cara kita bermasyarakat, hubungan kita sesama kita dalam keluarga, hubungan dengan kawan-kawan, hubungan dengan orang kampung, hubungan dengan jiran, semua kena ikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bila kita buat macam tu, baru kita dinamakan sebagai orang yang mengikut sunnah Nabi dan akan dapat cinta Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala dah cinta pada seseorang, perlukah dia nak susah hati, nak gelisah apa? Tak ada apa dah. Semua urusan dia, dunia akhirat, semua akan diberi balasan yang baik oleh Allah Ta'ala, dimudahkan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW kedudukan yang hebat, tinggi di sisi Allah Ta'ala, ganjaran yang besar Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang ikut sunnah Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami ciptakan engkau wahai Muhammad melainkan untuk bawa rahmat kepada sekalian alam, sebagai rahmat kepada sekalian alam. Maka kata ulama, sebanyak mana kita ikut berpegang teguh dengan apa dia ajaran Nabi SAW, sebanyak itulah rahmat Allah Ta'ala akan datang dalam kehidupan kita. Lagi banyak kita ikut Nabi, lagi banyak rahmat Allah akan datang dalam kehidupan kita. Lagi banyak kita jauh daripada cara Nabi, lebih jauhlah kita daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu kita kena ingat. Bahayanya bila kita menjauhi sunnah Nabi, menjauhi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Macam mana kita nak tahu macam mana Nabi buat apa semua, kita tak tengok Nabi? Itulah pentingnya ilmu.
Pentingnya kita melazimi majlis ilmu, duduklah majlis ilmu. Untuk apa? Kita nak belajar macam mana apa yang diajak oleh Nabi SAW kepada kita. Kita orang biasa, tapi buka kitab Arab nak baca ni pun tak boleh. Jadi apa kita nak buat? Orang-orang yang ada pengetahuan, yang Allah Ta'ala bagi kelebihan ilmu kepada mereka, dampingi mereka. Surau kita kalau buat majlis ilmu, kita main duduk, kita main dengar, kita belajar macam mana Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk kita jalani kehidupan. Kita belajar fiqah, kita belajar semayang. Macam mana Nabi ajak kita semayang. Lama ni kita duduk semayang macam mana yang kita belajar dulu lah, belajar informal ni, dengan kawan tu sikit, dengan kawan ni sikit, apa kan, kita duduk semayang. Betul kan cara kita semayang tu macam cara Nabi yang diajak oleh Nabi SAW. Kita kena belajar penting ilmu. Bagaimana cara kita nak berjual beli? Lama ni kita nak jual beli, betul ke? Sahkah jual beli kita? Tak adakah unsur-unsur riba dalam jual beli kita? Ni benda-benda yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Sahkah betul ke kita punya jual beli itu macam mana diajak oleh Nabi? Takut-takut jual beli kita tu mengandungi unsur-unsur yang haram, unsur-unsur gharar, penipuan dan sebagainya. Kita kena belajar juga tu pun. Bagaimana kita nak tauhidkan diri kita kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengisahkan Allah Ta'ala. Itu pun kita kena belajar. Ini pentingnya ilmu. Cara nak sampai kepada Allah dengan cara Muhammadur Rasulullah. Cara kita nak faham Muhammadur Rasulullah tu macam mana? Dengan perantaran ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita akan buat ibadat ikut suka-suka kita. Tak ibadat macam mana cara Nabi SAW. Kita jalani kehidupan kita ikut kepala otak kita, ikut keinginan hawa nafsu kita. Sampai di yaumul qiyamah, Nabi SAW takut-takut tak mau terima kita sebagai umat Nabi SAW. Maka pentingnya peranan ilmu untuk kita sampai kepada Allah dan Rasul SAW. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Ta'ala, perkara yang penting untuk kita faham, selain daripada pentingnya ilmu untuk kita faham macam mana kehidupan Nabi SAW, ialah satu lagi perkara berkenaan dengan akhlak Nabi yang mulia. Allah Ta'ala isytiharkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas satu akhlak yang sangat hebat, akhlak yang agung. Ni Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bila ditanya kepada Aisyah macam mana akhlak Nabi, macam mana akhlak Nabi, macam mana perangai Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha jawab mudah, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran terzahir dalam perbuatan Nabi SAW. Akhlak dia main peranan yang cukup penting. Dengan perbuatan baik kita kepada manusia, hatta perbuatan baik kita kepada binatang sekalipun, Allah Ta'ala suruh kita berakhlak kepada, tunjukkan akhlak yang baik, bukan saja setakat kepada manusia saja, kepada binatang pun kita kena tunjukkan akhlak yang baik. Kita tengok kisah seorang pelacur perempuan lah, ada baca lagi. Seorang pelacur yang telah bagi seekor anjing yang sedang kedahagaan, dia bagi minum air. Satu riwayat lagi, seorang lelaki, ini bukan pelacur lah, ini lelaki biasa. Seorang lelaki, dia bagi seekor anjing yang kedahagaan minum air. Dia bagi anjing kedahagaan minum air. Maka Allah Ta'ala dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu, seolah-olah Allah Ta'ala nak berterima kasih kepada lelaki tersebut. Kerana apa? Kerana akhlak dia telah bantu satu makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak berterima kasih kepada lelaki tersebut. Allah Ta'ala isytiharkan pengampunan semua dosa-dosa dia, masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Yang ni dia tolong siapa ni? Dia tolong anjing, bukan orang. Anjing, binatang, najis lagi, mughalladhah lagi. Nak basuh tak boleh pakai air sabun, tak boleh pakai air paisa, air pik apa. Dia ada cara-cara dia, kena pakai air campur dengan tanah, lepas tu baru sapu dengan apa, dia basuh dengan air mutlak. Tapi binatang macam tu pun makhluk Allah, dituntut untuk kita tunjuk akhlak yang baik. Bantu makhluk macam tu pun Allah Ta'ala boleh dia jadikan yang tu sebagai sebab dimasukkan seorang ke dalam syurga Allah. Pelacur tadi tu lagi dahsyat. Tadi ni laki ni biasa, ni pelacur. Bila kata pelacur, dia ni bergelumang dalam dosa besar. Zina ni salah satu dosa di antara dosa-dosa besar, kabair. Dia bergelumang dalam dosa besar, tapi disebabkan satu ketika
dia bantu satu makhluk Allah ni. Akhlak ni pentingnya, kita tunjuk akhlak yang baik. Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia, punya suka Allah Ta'ala. Dia tolong seekor anjing bagi minum ayak. Anjing tu memang dahaga teruk. Kalau siapa tak bagi ayak, memang dia tak minum ayak lah. Pasal kalau ikut riwayat tu, ayak yang ada ketika tu hanya dalam telaga. Anjing nak turun telaga macam mana? Turun tak naik dah, mampu dalam tu. Maka dia tolong, dia ambil dengan selipar dia ambil ayak, dia berkeluar, dia bagi anjing minum. Selamat anjing tu daripada kematian. Allah Ta'ala gembira dengan perbuatan dia, ampun dosa dia, isytihad masuk dia dalam syurga Allah. Perkara yang sama dalam satu riwayat yang sahih yang lain berkenaan dengan seorang wanita abidah. Abidah mana kata wanita ahli ibadat. Cerita ni berlaku sebelum daripada zaman Nabi. Nabi SAW sendiri cerita berkenaan dengan kisah ni. Nabi kata berlaku dalam kalangan umat sebelum daripada kita. Seorang wanita ahli ibadat bela seekor kucing. Tadi anjing, ni kucing pula. Dia bela seekor kucing dalam rumah dia. Dan dia ni ahli ibadat. Bila sebut ahli ibadat, bukan macam kita. Kita masuk waktu zuhur, baru sembahyang zuhur. Masuk waktu asar, baru sembahyang asar. Habis-habis apa isyak semua, habis tak sembahyang lah. Pasal apa? Tak ada pasal saya nak buat apa-apa time ni. Tengok TV, makan, keluar jalan-jalan. Itu kita, itu tak panggil ahli ibadat tau. Ahli ibadat ni kebanyakan masa dia habis dalam ibadat. Kebanyakan masa dia habiskan dalam ibadat. Itu panggil ahli ibadat. Dahsyatlah. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala cukup dahsyat. Maka dia bela seekor kucing, dia buat kucing ni dalam sangkar. Setengah orang bela kucing, dia biar, dia lepas pintu ya. Kucing pun tahu dia keluar lalat petang-petang apa, dia masuk balik dalam rumah. Ahli ibadat ni dia buat dalam sangkar. Satu ketika dia punya sibuk dengan ibadat, dia semayang, dia zikir, ibadat, terlupa kat kucing dia dalam sangkar, terlupa nak bagi makan. Terlupa nak bagi makan kucing dalam sangkar. Sampai beberapa hari, last sekali kucing tu pun innalillah dalam sangkar tu. Mati kucing tu dalam sangkar. Nabi SAW kata apa? Allah Ta'ala punya murka kepada dia. Walaupun dia ahli ibadat, banyak ibadat pada Allah, tapi dia telah menyebabkan kematian satu makhluk Allah. Kucing, bukan bagi mati orang, kucing. Dia bagi kucing mati. Allah Ta'ala kata apa? Di yaumul qiyamah, sebelum masuk syurga, celup dulu dia dalam neraka, limpak masuk dalam neraka dulu, bakar dulu, lepas tu baru masuk dalam syurga. Ni kata akhlak. Kita duk sebut ni akhlak dengan binatang. Bayangkan satu orang yang tunjukkan akhlak yang baik kepada manusia, betapa besar lagi ganjaran yang Allah Ta'ala akan bagi. Kerana akhlak dia kepada asyraful makhluqat, makhluk Allah Ta'ala yang paling baik, lagi besarlah ganjaran dia. Satu orang dahaga main minta sedekah rumah kita, Assalamualaikum, kita pun tengok, orang minta sedekah, biasalah. Maka kita pun pergi. Cuba pernah tak tanya? Tak pernah. Saya tahu lah jawapan 99% kat sini tak pernah. Orang meminta sedekah, kita bagi duit, tanya pergi kat dia, nak ayak tak? Tak tanya tengok. Dia ni duk jalan minta sedekah ni, bukan naik Mercedes. Dia jalan kaki, dia satu rumah. Tengah panas, dia pun tak main pergi 7-8 malam. Dia pun main tengah-tengah hari, tengah panas. Maka kebiasaannya orang dalam keadaan tu dia dahaga. Try tanya tengok, pakcik ke nak minum ayak kan? Nak saya ambil ayak sikit. Maka ambil ayak bagi kat dia minum. Kalau dia dalam keadaan dahaga masa tu, kita bagi dia minum. Teringat balik cerita tadi. Satu lelaki dengan satu perempuan yang bagi anjing minum ayak. Allah Ta'ala kata, aku ampun dosa hangpa, masuk hangpa dalam syurga. Ni bagi asyraful makhluqat, manusia, makhluk yang paling mulia, hilangkan dahaga dia. Besar ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Sila-sila dengan sebab tu Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi berakhlak dengan makhluk Allah Ta'ala. Berakhlak dengan makhluk Allah Ta'ala. Jangan sama sekali kita menghardik orang yang minta bantuan kepada kita, minta sedekah, minta duit apa, jangan. Kalau betul tak ada sangat dah dalam poket kita, kalau betul dah mustahil lah, kita ni pun tak ada apa dah. Mustahil. Tapi kalau betul tak ada apa pun, tolong dengan cara yang paling baik yang boleh kita tolong. Kerana kita tak tahu yang main dekat kita tu, dia main tak dia main dengan malaikat, tak itu memang malaikat pun nak beruji kita. Allah Ta'ala boleh buat dengan kuasa dia. Maka kita berakhlak
muahad ni orang kafir yang duduk dalam negara Islam, dia janji dia nak taat setia kepada dia pemimpin dalam negara tu, tak buat kacau, dia ikut undang-undang. Ni nama dia kafir muahad. Dia cuma nak duduk, dia nak cari makan dalam negara tu. Maka kafir macam ni kita tak boleh sentuh, tak boleh kacau apa. Allah Ta'ala dan Rasul telah menjamin darah orang-orang kafir muahad seumpama ni, sehingga kan diancam oleh Nabi SAW, kalau siapa dia bunuh juga orang kafir macam ni tanpa sebab, maka dia tak dapat bau syurga. Bukan kata masuk syurga, bau syurga pun Allah Ta'ala tak bagi kepada dia. Dan sedangkan kata Nabi, bau syurga dapat dibau sejauh jarak 40 aman, sejauh jarak 40 tahun perjalanan, dah boleh bau dah wangian syurga sampai macam tu punya hebat. Tapi macam tu pun tak dapat untuk siapa yang bunuh siapa? Bunuh kafir. Tapi kafir jenis muahad, kafir baik yang duduk sengat-sengat dalam negara Islam, dia dengan agama dia tak kacau agama kita, dia tak kacau keamanan negara, maka ini dipanggil kafir atau kafir muahad. Tak boleh kita nak bunuh. Ni kata Nabi SAW, Allah Ta'ala hantar sebagai rahmat seluruh alam. Rahmat Nabi ni kena sampai tempih kepada kafir-kafir pun. Tak boleh bunuh kafir. Allah tak bagi, Nabi SAW tak bagi. Tanpa sebab tak boleh. Akhlak Nabi kepada orang kafir, kita tengok satu kisah berkenaan dengan Nabi SAW dan seorang Yahudi yang menyakiti Nabi. Ada satu Yahudi zaman Nabi SAW ni selalu suka bagi Nabi SAW sakit. Sama ada dengan perkataan dia akan maki Nabi, hina Nabi, fizikal Nabi, dia akan kacau. Satu ketika Nabi dapat berita kata anak kawan tu sakit. Anak si Yahudi tu sakit, bukan dia, anak dia sakit. Maka kalau anak musuh kita sakit, apa kita buat? Padan muka dia. Tu kita lah. Padan muka tu Tuhan nak tunjuk lah tu. Buat lagi aku. Itu kita. Nabi tak. Nabi kata apa? Anak musuh sakit ni, anak Yahudi sakit ni, jom kita pergi ziarah anak dia. Kesian anak dia sakit. Maka Nabi pergi bersama dengan beberapa sahabat Nabi, masuklah rumah kawan tu. Masuk dalam rumah kawan tu, duduk sebelah anak dia. Anak dia duduk baring dah. Anak dia dalam keadaan baring. Cuma dahsyatnya manusia ni bila sakit, bila dia sendiri sakit, ataupun ada ahli keluarga yang dia sayang sakit, dia automatik hati akan jadi lembut. Saya fikir kawan ni sikit yang musuh dengan Nabi, tapi bila Nabi main nak ziarah kawan dia bagi Nabi masuk dalam rumah. Mana kata time tu hati dia dah lembut. Orang dalam keadaan sakit ni hati lembut. Time tu lah Allah, ya Allah. Sebelum ni menyanyi ya. Main-main sakit tu, ya Allah, Allah, pegang carilah tasbih Quran, Yasin, semua habis. Dia main hati jadi lembut. Baguslah tu kata sakit ni untuk setengah orang peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada kisah tadi, Nabi masuk duduk sebelah budak tu. Nabi duduk sebelah dia. Bapak dia Yahudi kafir, selalu sakit Nabi. Budak ni pun dalam keadaan kafir, tak perlu Islam apa. Nabi duduk dengan penuh kasih sayang sebelah budak kafir ni. Nabi kata apa? Ya ghulam, wahai budak, qul la ilaha illallah. Wahai budak, wahai anak, sebutlah la ilaha illallah. Budak ni buat apa? Dia tengok bapak dia. Macam apa? Dia tahu bapa dia cukup anti dengan Nabi Muhammad SAW, tak suka dengan Nabi, musuh ketat Nabi. Nah, bapa dia Yahudi ni, silat-silat dia pergi sebut benda tu, sakarat tak sakarat, bapa dia pang dia apa benda tak. Maka dia tengok muka bapa dia. Bapa dia tak kata apa. Nabi sekali lagi, ya ghulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak, ucaplah la ilaha illallah. Sama juga dia tengok bapa dia. Bapa dia tak kata apa juga. Beberapa kali Nabi SAW talqinkan kalimah kepada budak tersebut, sampai akhirnya dia tengok bapa dia kata, Ati' Abul Qasim. Wahai anakku, Ati', taatlah kamu kepada Abu Qasim. Ini dahsyat akhlak Nabi dengan penuh kasih sayang. Nabi mai ziarah anak kepada musuh dia. Macam mana hati musuh tu yang disakiti Nabi tu jadi luruh, jadi lembut habis bila kedatangan Nabi ambil berat berkenaan dengan anak dia. Sampai akhirnya keluar daripada perkataan dia, Ati' Abul Qasim, taatlah kepada Abu Qasim. Nabi tak kata, ya ghulam, wahai anakku, apa dia, qul kama yaqul, katalah kamu seperti mana yang dikatakan oleh dia. Tak, Nabi kata Ati', taatlah kepada Abu Qasim. Ada orang suruh taat kepada musuh? Tak ada. Tapi Nabi guna perkataan taat, Ati'.
taat. Nabi suruh dia ucap kalimah tu dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk apa? Nabi tunjuk akhlak yang baik. Akhirnya budak tu mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah pesuruh Allah. Dan berapa lama selepas itu meninggal dunia, hembus nafas terakhir. Budak tu dalam keadaan sakarat. Maka Nabi gembira, alhamdulillahillazi akhrajahu bi minan nar. Segala puja-puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan, yang telah menyelamatkan budak ni daripada api neraka dengan sebab aku. Dengan sebab dakwah aku, budak ni dapat keluar daripada api neraka. Tak duduk dalam api neraka, mati dalam keadaan Islam. Akhlak Nabi, Nabi tunjuk akhlak satu orang dah mati dalam keadaan Islam. Kepada siapa ni? Kepada orang kafir. Satu lagi kisah berkenaan dengan seorang yang bernama Uthman bin Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Semasa pembukaan kota Mekah, Uthman bin Talhah ni, dia tak masuk Islam lagi. Dia ni orang yang jaga Kaabah, kunci Kaabah dia pegang, Uthman bin Talhah. Maka bila mana dia dapat berita kata Nabi SAW dan kaum muslimin daripada Madinah dah mai ke Mekah, menuju ke Mekah, dah berjaya buka kota Mekah, menguasai Mekah, maka dia apa dia buat? Dia kunci pintu-pintu Kaabah awal. Satu pintu lah. Dia kunci pintu Kaabah, dia naik atas bumbung Kaabah, duduk sembunyi. Tak orang bagi, tak rela Nabi dan orang Islam masuk dalam Kaabah. Dia kunci, dia naik, dia duduk atas bumbung Kaabah, sembunyi kat itu. Maka bila Nabi SAW sampai di Kaabah, bersama dengan Nabi ada Sayyidina Ali, bersama dengan Nabi ada Abbas bin Abdul Muttalib, Pak Menakan Nabi. Nabi nak masuk ke dalam Kaabah, Nabi nak semayang. Nabi nak semayang 2 rakaat dalam Kaabah. Tengok, tak lah, kunci. Maka apa nak buat? Nabi kata, ni pergi jumpa saya, memang tahu dah sebelum ni yang jaga kunci Kaabah Uthman bin Talhah. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, pergi cari saya pemegang kunci ni, ambil kunci tu, buka saya kunci ni, aku nak masuk sembahyang. Maka Sayyidina Ali pun pergi carilah mana Uthman bin Talhah, dah bukan Uthman bin Affan, Uthman bin Talhah. Cari, tengok dia atas bumbung Kaabah. Dia minta, mai buat apa dia kunci Kaabah, mai. Rasulullah nak masuk, nak sembahyang, kami pun nak masuk, nak sembahyang, mai kunci. Dia tak mau bagi. Dia bukan Islam ketika tu. Apa Sayyidina Ali buat? Rentak, rampas kunci tu daripada tangan tu. Bomailah kunci. Dia ambil, dia terus pergi kepada pintu Kaabah, buka, Nabi masuk, beberapa orang sahabat lagi masuk, sembahyang di dalam Kaabah. Selesai saja Nabi bersolat di dalam Kaabah, maka pak menakan Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Tadi kita cerita Abu Lahab tu pun pak menakan Nabi. Tu mati dalam keadaan kafir. Ni pun pak menakan Nabi, tapi hak ni beriman dengan Nabi. Tempat dia dalam syurga, dia jadi sahabat Nabi. Dia ada satu peristiwa menarik lah, cerita menarik berkenaan dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Dia di antara orang yang awal-awal yang karang syair memuji-muji Nabi. Allah, kita dah baca apa? Kita berzanji, kita maulud, apa macam-macam kan, qasidah, burdah, itu semua puji-puji Nabi lah. Antara sahabat yang awal, ramai sahabat yang karang syair-syair untuk puji Nabi. Antaranya ialah Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dia karang, dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak baca ni depan kamu, nak puji-puji kamu? Maka kata Nabi SAW, boleh, semoga Allah Ta'ala jaga mulut kamu, semoga Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara mulut kamu. Maka dia bacalah apa dia, hadirmu membawa cahaya, lebih kurang macam tu lah maksud dia. Tak apa panjang pun syair dia. Dia puji-puji Nabi SAW. Nabi dengar, Nabi gembira, Nabi puji, moga-moga Allah Ta'ala jaga, pelihara mulut kamu. Pasal mulut itu digunakan untuk puji Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi ni, dia hidup sampai usia dia tua betul lah, sampai usia dia tua. Tapi berkat doa Nabi, berkat dia gunakan mulut dia untuk puji Nabi SAW, kata para ulama, sampai akhir hayat dia, sampai dia mati, tak ada satu gigi pun yang tertanggal daripada mulut dia. Jarang orang dia umur 80, 90 tahun, gigi macam mana umur 20 macam tu dia dalam mulut. Ada? Nah, kita 40, 50 pun gigi palsu dah, poliden tak poliden mau masuk. Hani umur 80, 90 tahun, gigi macam mana umur 20, 30 tahun dia ada elok macam tu, kilat elok. Berkat doa Nabi,
Sebab apa? Sebab dia gunakan mulut dia nak puji Nabi SAW. Sebab tu amalan kita baca syair, dan kita baca apa dia, qasidah-qasidah yang memuji Nabi SAW ni amalan yang cukup baik. Dan amalan ni diakui, diredai oleh Nabi SAW. Maka balik kita dalam Kaabah, Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi ni, dia bagi satu cadangan kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, selama ni keluarga kita lah yang ambil tanggungjawab untuk bagi minum kepada para hujaj, orang-orang yang buat haji di Mekah ketika tu, di Baitullah, di Kaabah. Maka keluarga Nabi SAW, Bani Hashim, yang akan ambil tanggungjawab bagi minum kepada orang-orang yang main nak buat haji. Alangkah baiknya, kata Al-Abbas, alangkah baiknya kalaulah mulai hari ini kunci Kaabah pun kita pegang. Maka akan terkumpullah dua kebaikan sekaligus dalam keluarga kita, dalam keturunan kita ni. Kita boleh bagi minum kepada jemaah haji, dan kita boleh jaga Kaabah. Ni Abbas radhiyallahu anhu, pak menakan Nabi punya cadangan kepada Nabi SAW. Nabi pun dalam tak bagi jawapan apa lagi, tiba-tiba datang malaikat Jibril bawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa satu ayat Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ni special, pasal ayat ni turun dalam Kaabah, ketika Nabi berada dalam Kaabah. Ayat ni turun di dalam Kaabah. Jibril sampaikan, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada itu, Inna Allah ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu, an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu untuk kamu tunaikan amanah kepada pemilik, orang yang pegang amanah tersebut, untuk orang yang jaga amanah tersebut. Maka Nabi SAW faham dah ayat ni pasal apa? Pasal kunci yang dia ambil daripada apa dia, Uthman bin Talha. Maka faham dah, lama ni memang Uthman bin Talha yang duk jaga kunci Kaabah, duk jaga Kaabah, pintu Kaabah ni, dia tak pernah buat leceh apa pun. Kaabah elok duk ada. Pasal apa yang kita tiba-tiba ambil, kita pula nak jadi pemegang amanah, sedangkan dah ada pemegang amanah dia. Siapa dia? Uthman bin Talha. Maka Nabi faham dah. Maka Nabi tak terima cadangan pak menakan Nabi Al-Abbas, dan Nabi ambil kunci tadi, bagi balik kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Ali, pergi balik jumpa dengan Uthman, bagi balik kunci ni kepada dia. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala dah turunkan ayat, dah tegak dah, suruh kita kembalikan apa dia, amanah ni kepada orang yang pegang amanah tersebut. Maka Sayyidina Ali pilah jumpa dengan Uthman bin Talha radhiyallahu anhu, dengan dalam keadaan yang lemah lembut. Dia bagi, wahai Uthman, ni kunci tadi aku ambil tadi ni, ambil balik lah. Uthman dah terkejut dah, tadi match ke? Lah main jadi lemah lembut jadi musibah tak? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Uthman, sesungguhnya Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, telah turunkan ayat dalam Al-Quran berkenaan dengan kamu. Kawan ni kafir, dia tak masuk Islam ni masa tu, musyrik. Allah Ta'ala dah turunkan dalam Al-Quran satu ayat berkenaan dengan kamu. Hoi, dia heran. Ayat apa? Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah perintahkan kepada kamu, an tu'addul amanati ila ahliha, supaya kamu kembalikan balik amanah kepada pemilik dia. Maka sebab itulah kami bagi balik kunci ni kepada kamu. Terkejut Uthman bin Talha, ni akhlak orang Islam sampai tahap macam ni. Aku kapiak adalah turun ayat dalam kitab mereka pasal aku. Lepas itu sempurnakan pula hak, dia kembalikan balik hak aku. Hak ni kah Islam? Kalau hak ni lah dinamakan sebagai Islam. Lalu tu juga kata apa dia, Uthman bin Talha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus dia menjadi Islam tu juga. Ni kata dahsyat bila kita tunjukkan akhlak yang baik, kita dapat redha Allah, dapat kasih sayang Allah. Satu lagi, kita akan dapat buat dakwah bilhal, dakwah secara tak langsung kepada orang kafir. Kita nak hujah dengan orang kafir, kita bukan tara mana pandai sangat pun. Kita nak dakwah orang kafir macam mana? Nak bagi orang kafir faham dengan Islam. Mereka tak main duk kuliah Maulid Rasul, ceramah apa, forum apa, mereka tak main. So mereka nak faham Islam macam mana? Melalui orang Islam. Mereka akan tengok orang Islam, dan apa yang orang Islam buat, mereka nanti kata itulah Islam.
Hak ni masalah apa dia zaman lah ni. Orang kafir tengok orang Islam tak tunjuk akhlak Islam, maka mereka pun tak boleh, tak tertarik nak masuk dalam agama Islam. Bertentangan dengan apa yang Nabi SAW dan sahabat buat. Tak ada nak dakwah lagi berkenaan dengan agama. Mereka tengok akhlak tu yang baik saja, dah jadikan mereka tertarik dengan agama Islam, peluk agama Islam, jadi seorang Islam yang baik. Uthman bin Talha jadi seorang sahabat yang hebat selepas daripada dia peluk agama Islam. Ini penting kita tunjuk akhlak yang baik kepada orang Islam, kepada orang-orang bukan Islam. Itu cara kita nak dakwah. Niat kita nak dakwah mereka. Mudah-mudahan dengan akhlak yang baik, mereka tengok akhlak aku, mereka tak kenal aku. Orang kafir yang kita jumpa tepi jalan, jumpa kat market, jumpa kat supermarket, dia bukan kenal kita siapa pun. Tapi yang dia tahu kita pun ada pun dia pakai kepiah, mengaji pakai tudung apa, dia tahu kita orang Islam. Maka kalau kita tunjuk akhlak baik ke dia, apa kefahaman dia? Oh, orang Islam ni baik. Pasal dia tak kenal kita, dia tak tahu nama kita Ruqyah ke, nama kita Awang ke, dia tak tahu. Dia tahu, orang Islam ni bagus. Tadi aku pergi supermarket, satu orang Islam tolong aku. Dia pasal dia tak kenal kita. Dia tahu kita orang Islam. Kalau satu orang buat baik kepada dia, kalau 10 orang buat baik kepada dia, pergi mana pun yang buat baik kepada dia orang Islam. Maka dalam kepala otak dia, Islam ni baik, dan akan buatkan dia tertarik kepada agama Islam dan dapat jadikan dia seorang Islam. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunjuk akhlak yang baik hatta kepada orang bukan Islam sekalipun. Tapi dah tunjuk akhlak yang baik pun, dia ada lah dia punya limit dia. Dia ada juga bila lampu dah merah, time tu kita tak boleh dah nak tunjuk akhlak yang baik, nak bersabar, nak toleransi. Dia ada dia punya had dia. Bila had dia bila mana mereka kata dekat agama kita, bila mana mereka kata dekat Rasul kita, bila mana mereka caci agama Islam, masa tu bukan sabar, kita kena sabar. Tak, tentu bukan sabar. Itu panggil mangkuk ayun. Mereka kata dekat agama kita, mereka kata dekat Rasulullah, mereka menghina Allah, time tu bukan sabar, time tu zahirkan kemarahan kita. Time tu kita kena tunjuk kebencian kita atas